Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Zainun dan rakan-rakan sekalian. Di dalam video ini, kami dari Kumpulan Panda ingin membentangkan tentang projek santun masyarakat kami yang bertajuk Kekal Bersih dan Sihat bersama Kaki Tangan UPSI. Kumpulan kami, iaitu Kumpulan Panda, terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan, iaitu saya sendiri, Zadiatul Ilma, Amira Husna, Agalia Rani dan Devindran. Tajuk bagi projek santun masyarakat kami ialah Kekal Bersih dan Sihat bersama Kaki Tangan UPSI. Program santun masyarakat ini dapat memberikan peluang kepada para pelajar, terutamanya para pelajar KPJ 3013 yang dijalankan bersama-sama komuniti dalam khidmat masyarakat ini. Khidmat masyarakat ini dapat mewujudkan kesedaran tentang isu dalam sesuatu hal. Pelajar juga dapat melibatkan diri dengan aktif dengan berinteraksi dengan komuniti bagi menyelesaikan permasalahan setempat dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang sedia ada pada diri pelajar. Objektif program yang pertama adalah memberikan pendedahan dan kesedaran tentang bahayanya mengabaikan kebersihan diri. Yang kedua adalah menyebarkan kepentingan penjagaan diri dalam kalangan pekerja kebersihan di UPSI semasa memberikan perkhidmatan kebersihan. Tentang maklumat program pula adalah program ini berlangsung pada 25 Mei 2023 pada hari Khamis, bertempatkan di Pejabat Kebersihan di Kafe berdekatan Dewan Tunku Chancellor. Bilangan komuniti sasaran adalah seramai 40 orang. Masa program pula adalah 10 pagi hingga 11 pagi. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada kos pelaksanaan program. Yang pertama, kami menggunakan sebanyak RM65.89 untuk membeli 40 kuantiti botol hand sanitizer. Yang kedua, kami menggunakan sebanyak RM29.50 untuk membeli 4 kuantiti sanitizer 500 ml. Yang ketiga, kami menggunakan sebanyak RM17.10 untuk membeli 40 kuantiti disposable soap paper. Dan lain-lain, kami menggunakan sebanyak RM12.51. Jumlah keseluruhan kos pelaksanaan program adalah sebanyak RM125. Tentative program pada pukul 10 pagi hingga 10.15 pagi adalah persiapan bahan. Seterusnya 10.15 pagi hingga 10.25 pagi edaran hand sanitizer dan disposable soap paper kepada anggota kebersihan UPSI. 10.25 hingga 10.50 berkongsi pengetahuan biologi secara asas kepada anggota pembersihan di UPSI, dan seterusnya 10.50 hingga tamat pukul 11 pagi sesi fotografi dan bersurat. Seterusnya kita akan lihat kepada ringkasan perjalanan program. Bagi ringkasan perjalanan program, terdapat 3 fasa di dalamnya. Yang pertama adalah fasa sebelum program, yang kedua adalah fasa semasa program dan yang ketiga adalah fasa selepas program. Fasa yang pertama adalah fasa sebelum program. Dalam fasa ini, perbincangan bersama dengan ahli kumpulan dilaksanakan secara bersemuka untuk tujuan pemilihan komuniti serta tajuk program. Setelah komuniti dan tajuk program dipilih, kami membuat perbincangan seterusnya melalui aplikasi atas talian untuk membincangkan aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan bersama komuniti serta pemilihan bahan yang sesuai. Kami juga membuat pembahagian kerja secara saksama di mana setiap ahli kumpulan perlu terlibat secara aktif dalam proses penghasilan bahan.
Pada 16 Mei, kami mengadakan perjumpaan secara bersemuka dengan Cik Asna iaitu wakil kepada pihak pembersihan UPSI di pejabat beliau yang terletak di Kafe DTC UPSI bagi menentukan tarikh, tempat dan masa yang sesuai untuk melaksanakan program ini. Setelah pemilihan tarikh, tempat dan masa, kami memulakan kerja-kerja menyiapkan bahan yang akan digunakan dalam program tersebut. Program santun masyarakat kami yang bertajuk Kekal Bersih Bersama Kaki Tangan UPSI telah dilaksanakan pada 24 Mei 2023 pada pukul 3.30 petang. Semasa program, seramai 15 orang kaki tangan UPSI telah berkumpul di pejabat. Kami telah memulakan sesi kami dengan memberi sedikit introduksi berkaitan kebersihan di UPSI. Antara perkara yang kami sampaikan ialah kepentingan menjaga kebersihan diri dan sekitar. Kami juga telah memberi pendedahan tentang risiko mengabaikan kebersihan diri. Kami telah mengedarkan risalah yang mengandungi langkah-langkah penjagaan kebersihan diri kepada komuniti tersebut. Kami juga telah memberi sedikit penerangan mengenai kandungan dalam risalah tersebut. Sebelum mengakhiri projek ini, kami telah memberikan sedikit hadiah kepada komuniti kaki tangan UPSI. Hadiah yang telah kami berikan ialah cecair pembasmi kuman iaitu hand sanitizer dan tisu sabun sebagai dorongan kepada mereka. Kami juga telah meluahkan kesyukuran kami kerana telah bekerjasama bagi melaksanakan projek ini. Saya Azalia Rani, boleh panggil saya Rani, dan teammate saya David, boleh panggil David je. Okey, so hari ini kita berkumpul dekat sini kerana kami ingin melaksanakan satu projek santun masyarakat di bawah subjek KPG 3093, Insan Guru Profesional. Jadi tajuk yang kami pilih, boleh masuk? Soalan kami baca depan. Tajuk kami ialah tentang kebersihan. Kalau tak pakai mask, sekarang dah boleh dah. Tapi kita masih lagi ada peluang untuk dapat COVID, even sampai sekarang. Jadi bukan sahaja COVID, kuman-kuman pun. Even COVID pun satu kuman juga, satu jenis virus. Macam tu juga, kuman-kuman banyak sangat, even dalam makanan, dalam tempat-tempat yang kotor, macam kalau kita pergi dekat toilet semua, bukan sahaja cleaner tapi orang lain juga. Tapi kami pilih akak-akak semua, abang semua sebagai komuniti kami. Akak-akak pun nampak nervous tak sama. Semua dapat? Okey. Selepas program berakhir, kami membuat perbincangan secara bersemuka dan juga secara atas talian berkaitan dengan pengagihan kerja-kerja menyiapkan video laporan yang perlu diselesaikan dalam tempoh waktu yang telah ditetapkan. Seterusnya, mari kita lihat kepada kekuatan program. Yang pertama, program ini menyediakan risalah tentang langkah penjagaan kebersihan diri. Yang kedua, melalui program ini, ianya dapat memberikan kesedaran kepada komuniti tentang pentingnya kebersihan diri. Dan yang ketiga, melalui program ini, ianya dapat memberikan pendedahan mengenai risiko sekiranya mengabaikan kebersihan diri. Antara kelemahan program yang didapati sepanjang melaksanakan program ini adalah, yang pertama adalah pengurusan masa yang lemah. Seterusnya adalah masalah tempat yang tidak strategik dan keterbatasan bahasa Melayu yang difahami oleh anggota kebersihan. Kerana terdapat beberapa dari anggota kebersihan tersebut adalah datang daripada golongan orang asli. Pelbagai cabaran yang perlu dihadapi semasa pelaksanaan program ini berlangsung. Yang pertama adalah masalah dalam pemilihan tarikh, hari serta masa yang sesuai untuk pelaksanaan program bersama pihak pembersihan UPSI. Yang kedua adalah program ini tidak dapat dilaksanakan pada hari dan tarikh yang telah dipersetujui awal
di atas faktor yang tidak dapat dielakkan. Yang ketiga adalah terdapat beberapa ahli kumpulan yang tidak dapat menyertai sewaktu program ini berlangsung. Oleh itu, terdapat beberapa cadangan penambahbaikan bagi masalah kelemahan tersebut, iaitu yang pertama, memilih tarikh dan masa yang sesuai kepada kedua pihak anggota kebersihan UPSI dan kepada pihak kami sendiri. Yang kedua adalah pemilihan tempat yang strategik dan selesa untuk semua peserta dan wakil. Seterusnya adalah menggunakan bahasa yang mudah difahami dan melibatkan beberapa contoh keseharian yang mudah untuk mereka fahami. Secara keseluruhannya, program Santun Masyarakat ini dapat dijalankan dengan sempurna walaupun terdapat pelbagai cabaran dan rintangan yang perlu kami hadapi. Program ini juga mengajar kami untuk terus berkongsi maklumat dan ilmu kepada komuniti agar kita dapat berbakti kepada orang sekeliling dengan pengetahuan yang kita ada. Melalui program ini juga mengajar kami bahawa komunikasi yang berkesan sangat penting dalam menjayakan dan melancarkan sesebuah program. Akhir kata, diharapkan program sebegini dapat diteruskan lagi pada masa hadapan. Salam sejahtera. Saya Devendran Saravanan dari Kumpulan Panda. Hari ini saya ingin memberi refleksi tentang program Santun Masyarakat yang telah kami laksanakan. Program Santun Masyarakat yang telah kami laksanakan ialah bertempat di Pejabat Kebersihan di kafe berdekatan DTC yang dilaksanakan pada 25 Mei 2023. Kami memilih untuk melaksanakan tugasan ini kerana kami diberi peluang untuk memilih program Santun Masyarakat yang ingin dilaksanakan. Sesungguhnya, program yang dilaksanakan berjalan dengan lancar seperti yang dirancangkan. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan, kekuatan, cabaran dan penambahbaikan sepanjang menjalankan program Santun Masyarakat yang bertajuk Kekal Bersih dan Sihat bersama Kaki Tangan UPSI. Yang pertama, kekuatan program ini ialah saya dan ahli kumpulan dapat melaksanakan program ini mengikut perancangannya. Apa yang saya dapat daripada program Santun Masyarakat ini ialah saya diberi pendedahan tentang pengurusan, perancangan dan pengolahan sesuatu tugasan. Malahan, saya dapat berbincang sesama ahli kumpulan untuk bekerja mengikut tugas yang diberikan. Selain itu, saya dapat membina hubungan baik di antara ahli kumpulan saya. Malahan, saya juga turut didedahkan dengan cara dan prosedur berkaitan pengurusan apabila bekerja dalam sesebuah kumpulan. Seperti yang kita tahu, tidak sesama yang dirancang mengikut kehendak. Begitu juga yang dialami oleh kumpulan kami. Kami telah merancang untuk menjalankan program ini bersama bilangan komuniti sasaran 40 orang. Namun, bilangan komuniti sasaran diminta tidak sampai mengikut senarai dan kami terpaksa menjalankan program dengan bilangan komuniti yang ada sahaja. Manakala, dari segi kelemahan pula, masalah tempat yang tidak strategik. Tempat yang disediakan untuk program ini amat sempit. Peserta program juga berasa tidak selesa untuk berada dalam bilik tersebut. Oleh itu, jika diberikan peluang sekali lagi, kelemahan ini dapat ditangani dengan baik. Seterusnya, penambahbaikan yang boleh kami laksanakan ialah kami seharusnya bijak menguruskan masa dalam melaksanakan program seperti ini. Selain itu, saya dan ahli kumpulan hendaklah bijak untuk mengatasi permasalahan yang timbul seperti kekurangan bilangan komuniti sasaran dan tempat yang tidak strategik yang disenaraikan tadi. Pada kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan seperjuangan di dalam kelas serta pensyarah Dr. Zainun binti Mustafa kerana banyak membantu dan membimbing saya dalam menghasilkan laporan dan menjayakan program ini. Walaupun banyak perkara yang perlu saya dahulukan dan masalah yang dihadapi, namun saya cuba untuk mengatasi satu persatu sehingga saya dapat menyelesaikan tugasan ini. Pengalaman yang terbaik dapat saya perolehi daripada menjalankan tugasan ini. Sekian, terima kasih.
Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pihak Cik Asna dan pekerja pembersihan UPSI kerana banyak terlibat dalam proses menjayakan program ini.